Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembuka kata lidah bicara. Izinkan saya mulakan pembentangan. Hari ini, kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Kebebasan Beragama dalam konteks isu murtad di Malaysia. Agama Islam dianggap sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Antara rahmat yang terkandung dalam Islam ialah konsep kebebasan beragama. Ini bermakna setiap individu di dunia ini mempunyai hak kebebasan untuk memilih agama yang mereka yakini. Walaupun Islam dianggap sebagai agama yang benar, namun Islam tidak memaksa sesiapa pun untuk menganutnya. Apabila seseorang memilih Islam, dia diwajibkan melaksanakan segala kewajipan dalam Islam. Keluar dari Islam adalah dilarang dan hukuman bunuh mungkin dikenakan jika kemurtadan itu adalah sahih. Walaupun Islam melarang penganutnya untuk menukar agama, permohonan untuk menukar agama masih wujud dan ini mencetuskan kebimbangan dalam kalangan umat Islam kerana ia boleh menggugat keamanan negara. Jika isu ini tidak ditangani, rahmat Islam mungkin terjejas disebabkan oleh pelbagai faktor. Perbincangan kita hari ini memberi tumpuan kepada isu kebebasan beragama menurut kefahaman agama Islam di negara Malaysia dan bakal dijelaskan bagaimana untuk mengendalikan isu murtad di Malaysia. Kertas kerja ini dihasilkan oleh saya sendiri, Nurul Izzati binti Kamal, dan rakan sekerja saya iaitu Nurul Asmidah binti Jafari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nurul Asmidah dan saya adalah pembentang kedua. Bagi laporan ini, kami telah membahagikan kepada dua bahagian di mana rakan sekerja saya, Nurul Izzati akan membentangkan bahagian objektif, definisi, konflik terhadap isu yang dibincangkan, jenayah berkaitan isu yang dibincangkan, manakala saya akan membentangkan perkara berkaitan, kesalahan murtad, penguatkuasaan undang-undang dan peruntukan undang-undang berkaitan serta cadangan dan kesimpulan bagi laporan ini. Kita beralih kepada objektif kajian. Yang pertama, menganalisis undang-undang dan dasar berkaitan. Kedua, mengkaji pendekatan pihak berkuasa. Ketiga, mengenal pasti cabaran dan peluang. Dan terakhir sekali, memberi cadangan untuk peningkatan. Pembentangan kita dengan definisi dan penjelasan maksud kebebasan beragama. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebebasan beragama bermakna hak individu untuk memilih dan mengamalkan agama masing-masing tanpa tekanan atau paksaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam menghormati hak setiap penyembah sesuai dengan keyakinan mereka. Beliau mengamalkan pendekatan secara toleransi terhadap masyarakat majmuk dengan memberikan perlindungan kepada penganut-penganut agama lain di Madinah. Sementara itu, di Malaysia, hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Menurut Perlembagaan Malaysia, setiap warga negara berhak memilih dan mengamalkan agama tanpa diskriminasi. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama rasmi, hak-hak individu untuk memeluk agama lain turut diakui dan dihormati. Ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme yang dianut oleh negara Malaysia, di mana kepelbagaian agama dihargai sebagai satu elemen penting dalam identiti negara. Sebagai negara yang mengawalkan sistem undang-undang berlandaskan Islam, Malaysia berusaha untuk menyeimbangkan hak asasi manusia dengan prinsip-prinsip agama dan budaya tempatan. Maksud murtad. Murtad dalam konteks Islami merujuk kepada seseorang yang meninggalkan atau memurtadkan diri dari agama Islam. Dalam Islam, tindakan murtad dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keyakinan agama dan membawa konsekuensi hukuman di dunia dan di akhirat. Hukuman murtad dalam beberapa mazhab atau negara Islam tertentu boleh mencakup hukuman mati atau tindakan disiplin lain. Dalam konteks Malaysia, istilah murtad juga merujuk kepada seseorang yang meninggalkan agama Islam. Walaupun Malaysia mengiktirafkan kebebasan beragama dan menyatakan agama Islam sebagai agama persekutuan, namun individu yang murtad masih boleh menghadapi isu-isu undang-undang dan sosial. Undang-undang Malaysia yang melibatkan hukuman syarak juga dapat dikenakan ke atas individu yang murtad walaupun pelaksanaan undang-undang ini berbeza mengikut negeri dan perundangan tempatan. Isu murtad ini di
Malaysia juga sering menjadi perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat. Kita beralih kepada pembentangan seterusnya yang mengupas isu konflik murtad antara hak kebebasan beragama dan kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Yang pertama, kita dapat lihat konflik antara syariah dan hak kebebasan beragama. Murtad di Malaysia mencetuskan konflik yang kompleks antara pelaksanaan jenayah syariah dan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Kes murtad sering dibawa ke Mahkamah Sivil, mencipta kebingungan dalam penghakiman dan menimbulkan cabaran terhadap interpretasi yang konsisten dalam konteks Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya kita dapat lihat argumen hak asasi manusia dan kekecualian Malaysia. Pihak yang ingin murtad sering merujuk kepada hak kebebasan beragama, termasuk yang diiktiraf oleh UDHR 1948 dan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Namun Malaysia mengambil sikap berkecuali terhadap hak tersebut, mencipta kesamaran dan ketidakpastian dalam penanganan isu murtad di negara ini. Dan terakhir sekali, pemahaman lebih mendalam terhadap Perlembagaan Persekutuan. Bagi mereka yang ingin murtad dengan merujuk kepada hak kebebasan beragama, penting untuk memahami secara mendalam skema Perlembagaan Persekutuan. Ruang lingkup hak kebebasan beragama lebih difokuskan pada kebebasan penganut untuk mengamalkan agama mereka. Namun harus difahami sebagai tidak mutlak, terutama dengan pertimbangan keutamaan agama Islam di Malaysia yang diakui oleh Perlembagaan Persekutuan, untuk menghindari kekeliruan dan ketidakfahaman penting untuk menyusun panduan yang jelas terkait isu murtad dalam rangka peraturan di Malaysia. Ini adalah pembentangan terakhir saya mengupas isu jenayah murtad di Malaysia. Bagaimana kita menangani permasalahan yang berlaku? Pertama, terdapat ketidaksepakatan di kalangan fuqaha mengenai status murtad, di mana sebahagian menganggapnya sebagai kesalahan hudud yang memerlukan hukuman mati, sementara yang lain melihatnya sebagai kesalahan takzir yang bersifat subjektif. Persoalan ini menimbulkan cabaran dalam penegakan hukum dan keadilan. Kedua, ketidakjelasan keputusan mahkamah dalam menangani kes-kes murtad menciptakan kekeliruan dalam masyarakat. Kes-kes yang lebih banyak dipenjarakan di mahkamah sivil daripada mahkamah syariah menambah kompleksiti isu tersebut. Cara menangani permasalahan ini melibatkan upaya untuk memperjelas hukuman dan penanganan kes murtad di sistem undang-undang Islam. Terakhir sekali, konsistensi dan klarifikasi dalam keputusan mahkamah perlu ditegakkan untuk mencapai keadilan dan kejelasan hukum. Selain itu, dialog dan perbincangan antara tokoh agama, ahli undang-undang dan masyarakat dapat membantu mencari penyelesaian yang dapat diterima secara meluas. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan sekerja saya Nurul Asmida binti Jaafar. Seterusnya, kesalahan murtad antara hukuman hudud ataupun takzir. Sebelum membincangkan apakah kesalahan murtad dikategorikan di bawah hudud atau takzir, adalah lebih baik untuk memulai perbahasan mengenai undang-undang jenayah Islam itu sendiri. Para fuqaha membahagi undang-undang jenayah Islam menjadi 3 kategori, iaitu hudud, kisas dan juga takzir. Hudud merujuk kepada kesalahan-kesalahan di mana hukumannya sudah ditentukan tanpa perbicaraan. Kisas merangkumi pembunuhan dan melukai dengan hukumannya berupa balasan balik atau pembayaran diat kepada keluarga korban. Sementara itu, takzir merangkumi kesalahan selain daripada hudud dan kisas di mana penentuan hukumannya tergantung kepada kebijaksanaan hakim dan pemerintah di negara itu. Kategori hudud sendiri merangkumi kesalahan-kesalahan yang hukumannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Meskipun ada perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai apakah kesalahan-kesalahan hudud hanya termaktub dalam Al-Quran atau juga merangkumi Al-Sunnah, sebahagian besar fuqaha bersetuju bahawa kesalahan-kesalahan hudud dijelaskan dalam kedua-dua sumber tersebut. Kesalahan murtad menjadi kontroversi dengan beberapa fuqaha menganggapnya sebagai salah satu kesalahan hudud, sementara mazhab Hanafi tidak memasukkannya ke dalam kategori tersebut. Perbezaan pendapat ini titik penentu perlunya penjelasan mengenai status hukuman murtad dalam rangka hukum Islam. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 4 jenis kesalahan di bawah hukuman hudud, iaitu pencurian, perbuatan merampas, persetubuhan haram dan tuduhan palsu terhadap zina.
dalam hal kesalahan murtad, terdapat perbezaan pandangan di kalangan para fuqaha tradisional mengenai hukuman bunuh bagi orang yang keluar dari agama Islam. Ini menimbulkan kontroversi kerana di dalam Al-Quran menegaskan bahawa tidak ada paksaan dalam agama. Beberapa fuqaha menolak hukuman mati untuk kelompok ini, sementara yang lain masih mempertahankannya. Seperti disebutkan di awal makalah, fuqaha tidak sepakat apakah kesalahan murtad termasuk dalam hudud ataupun takzir. Sebahagian besar fuqaha berpendapat bahawa murtad harus dihukum mati sebagai kesalahan hudud, sedangkan minoriti menganggap hukumannya bersifat takzir. Beralih kepada penguatkuasaan peruntukan undang-undang sedia ada. Setakat ini, di Malaysia, hanya 7 negeri di Malaysia yang mempunyai prosedur khusus bagi individu yang ingin meninggalkan Islam. Kelemahan yang nyata dalam peraturan ini ialah permohonan untuk pengisytiharan keluar agama Islam harus dilakukan secara tanpa pendengaran pihak yang bersangkutan. Di Malaysia, hukuman murtad berdasarkan hudud tidak dilaksanakan secara efektif. Oleh kerana itu, istilah percubaan murtad atau keluar agama Islam digunakan untuk menggambarkan seseorang yang ingin mengubah agamanya. Meskipun terdapat hukuman dalam bentuk perintah pemulihan akidah dan sesi kaunseling, namun terdapat masalah yang berkaitan kekurangan pusat pemulihan akhlak di Malaysia yang berdaftar secara sah dan juga berlesen. Keadaan ini menunjukkan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan sistem pusat pemulihan akidah di Malaysia. Seterusnya, Undang-Undang Kawalan dan Sekatan Perkembangan Agama Bukan Islam di Malaysia masih belum menyeluruh, terutama di negeri-negeri tertentu. Meskipun bidang kuasa agama Islam adalah tanggungjawab negeri, kekurangan undang-undang yang khusus mengawal agama bukan Islam di kalangan orang Islam masih menjadi perhatian. Dengan itu, tindakan segera perlu diambil untuk memperkukuhkan undang-undang yang sedia ada dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif bagi menangani isu pencemaran akidah di Malaysia. Tanggungjawab untuk menjaga akidah umat Islam bukan hanya terletak pada setiap individu Muslim, tetapi juga pada seluruh institusi Islam di negara ini. Langkah proaktif ini adalah kunci untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang agama di Malaysia. Selanjutnya, berkenaan dengan penentuan hukuman bagi kesalahan keluar dari Islam. Seperti telah dijelaskan tadi, hanya 7 negeri di Malaysia yang mempunyai peruntukan khusus mengenai kesalahan ini berserta dengan hukumannya. Jadual yang disediakan seterusnya memberikan gambaran terperinci mengenai peruntukan undang-undang berkaitan pertukaran agama di beberapa negeri di Malaysia. Perlu ditekankan bahawa hanya beberapa negeri yang menjadikan keluar agama sebagai kesalahan jenayah syariah. Sebagai contoh, di Sabah, tindakan keluar agama dianggap sebagai satu kesalahan menghina agama. Manakala negeri lain seperti Perak, Pahang dan Melaka menggunakan istilah percubaan murtad untuk merujuk kepada kesalahan tersebut. Penelitian undang-undang menunjukkan bahawa beberapa negeri memberikan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah dalam menangani kes permohonan keluar agama ini sambil menganggap keluar agama adalah sebagai satu kesalahan jenayah. Namun, terdapat ketidakjelasan apabila kes keluar agama akan didakwa di Mahkamah Jenayah atau apakah pemohon hanya perlu mengajukan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah untuk menentukan status agama. Terdapat beberapa cadangan boleh ditimbang tara bagi mengatasi masalah keluar Islam serta faktor-faktor yang menyebabkan penularan keseriusan masalah murtad di Malaysia. Salah satunya adalah penyelarasan dan penyatuan undang-undang berkaitan keluar agama Islam di Malaysia. Berdasarkan perbincangan sebelumnya, didapati bahawa undang-undang berkaitan kes keluar agama di Malaysia adalah tidak selaras dan berbeza mengikut negeri. Justeru, bagi mengatasi masalah yang berpunca dari ketidakfahaman dan ketidakselarasan undang-undang mengikut negeri yang berbeza, pihak yang bertanggungjawab ke atas penyelarasan undang-undang seperti Mufti dan Jabatan Menteri berkenaan seperti Menteri Agama Islam hendaklah berbincang bagi mendapat kesepakatan undang-undang di Malaysia. Dengan ini, kekeliruan dan perbezaan hukuman dan undang-undang berkaitan murtad di Malaysia dapat dibendung.
Cadangan yang seterusnya adalah pendekatan yang lebih banyak berkaitan kesedaran dan implikasi murtad di kalangan Islam di Malaysia perlu dipertingkatkan. Bagi solusi untuk cadangan ini, golongan ulama di Malaysia perlu mengambil tindakan lebih proaktif dalam mendidik dan menerapkan kefahaman yang sebetulnya. Para ulama di Malaysia perlu bekerjasama dengan badan-badan keagamaan yang berkaitan di Malaysia bagi memastikan penerapan kefahaman dan pengajaran yang lebih mendalam dan kondusif kepada masyarakat Muslim di Malaysia dapat dicapai. Selepas itu, cadangan yang boleh ditimbang tara bagi mengatasi masalah yang diperbincangkan adalah pemerkasaan ilmu berkaitan agama Islam perlu dipertingkatkan dari peringkat awal lagi. Selaras dengan peribahasa, melentur buluh biarlah dari rubungnya. Pendekatan dan penyerapan ilmu agama Islam perlulah dipelbagaikan dan diterapkan kepada masyarakat Islam sejak awal lagi. Seperti contoh, penerapan ilmu kepada pelajar-pelajar di bangku sekolah. Dengan penerapan dan pendedahan yang lebih mendalam berkaitan agama Islam kepada pelajar-pelajar sekolah yang beragama Islam, akidah pelajar-pelajar Islam dapat dijaga dan dibendung daripada masalah-masalah yang membimbangkan sejak kecil lagi. Sudah sampai ke penghujungnya, saya ingin memberikan kesimpulan. Daripada apa yang telah dibincangkan pada perkara yang sebelumnya, didapati masalah ataupun kes murtad di Malaysia dalam kalangan penganut agama Islam adalah membimbangkan dan bukanlah sesuatu perkara yang boleh diambil ringan oleh masyarakat Malaysia yang beragama Islam. Ia dikira sebagai masalah yang serius yang perlu diberi lebih pemerhatian oleh pihak yang sepatutnya. Undang-undang berkaitan agama Islam yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan perlu lebih diperketatkan dan badan-badan yang berkaitan untuk membanteras maslahat yang berlaku perlu lebih tegas dan peka dengan keadaan semasa. Selain daripada itu, penerapan ilmu berkaitan agama Islam perlulah diterapkan kepada masyarakat Muslim di Malaysia sejak awal lagi. Di samping itu, kajian dan pembelajaran berkaitan masalah murtad di negara Malaysia juga bertujuan untuk menerangkan kepada masyarakat Malaysia, terutama yang beragama Islam, bahawa keluar Islam ataupun diketahui sebagai murtad adalah satu jenis kesalahan jenayah syariah dan bukan berniat untuk menindas hak kebebasan beragama untuk masyarakat di Malaysia.